Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu bab 7, Pelan dan Donghakan. Kita akan belajar 7.1, unjuran ortogon. So dalam ni ada dua subtopik sahaja. Yang pertama unjuran ortogon, yang kedua pelan dan donghakan. Okey. Kita akan belajar teori dulu, kemudian kita akan buat praktikal, kita akan melukis kejap lagi. Okey. So dalam unjuran ortogon, first kali kita kena kenal pasti mana satah dan yang kedua mana dia norma kepada satah. Setiap objek terdiri daripada permukaan rata atau permukaan melengkung atau kedua-duanya. Seperti gambar di bawah. So bentuk pertama silinder. Yang kedua adalah kon. Yang ketiga adalah sfera. Jadi untuk silinder dan kon dia ada permukaan melengkung, permukaan rata. Jadi sfera ada permukaan melengkung sahaja. Ini sebahagianlah contoh. Okey, kita tengok apa dia satah. Satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Terdapat 3 jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okey, so kalau dia kata satah, kita kena ingat satah tu ada permukaan rata. Okey, so satah mengufuk maksud dia satah yang melintang. Okey, keadaan melintang contohnya permukaan meja. Okey, melintang kan? Satah mencancang ada satah yang menegak. Okey, contohnya dinding. Tegak. Okey, kalau kita nak bandingkan dengan paksi, paksi X atau paksi Y, satah mengufuk ni kita kata dia adalah paksi X. Okey, kalau mencancang dia adalah paksi Y. Okey, kalau condong, yang condong lah. Tak kisah condong mana pun. Yang sengit. Okey, satah condong. Kedua, kita tengok normal kepada suatu satah. Okey, apa ni normal kepada satu satah? Garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey, kita tengok contoh. Kata raja di sebelah menunjukkan suatu prisma tegak dengan ABCD ialah satah mengufuk. ABF dan CDE ialah satah mencancang. BCEF, kat mana BCEF? Yang sengit ni. Ada dua, satu lagi ADEF ialah satah condong. Garis FM dan EN berserenjang dengan garis AB dan CD masing-masing. So garis FM dan EN juga dikenali sebagai normal kepada satah ABCD. Okey, faham tak ayat daripada ayat yang diberi tu mana satah mengufuk? So satah mengufuk ni yang bawah. Yang mana kita nampak dia macam permukaan meja. Okey, permukaan meja so dia mengufuk. Okey, kalau yang sengit tu semua satah condong. Okey, kalau yang menegak macam dinding dia adalah satah mencancang. Okey, kat sini dia nak tunjuk normal. Normal kepada satah adalah yang warna hijau ni. Okey, F dengan M. Ni tegak. Okey, dia berserenjang dengan garisan apa? Garisan ni yang ada pada satah kat bawah. So dia mesti 90 darjah. Bila kita sebut berserenjang, dia mesti 90 darjah. So itu adalah garis normal. Okey. Contoh 1, raja di sebelah menunjukkan kubus. Nyatakan normal kepada satah berikut. So soalan yang pertama PQRS. So mana satah normal dia? Dia mesti berserenjang. Apa jawapan yang pertama? Kita tengok dulu dekat mana satah yang kita nak tengok. Kita nak PQRS. PQRS kat mana? Yang bawah kan? Permukaan rata dekat bawah tu. So yang menegak dengan dia yang mana? Yang mana yang menegak dengan dia? UP. Ni. Nampak?
Kita nak tengok, kita nak kena pasti satah ni. So yang ni. Satah kita kat bawah. So garis normal kita adalah UP. Lagi? Ada tak? Ada kan? VQ. VQ. Dia ada lagi dua. Dia ada 4. Okay, W, R ataupun RW. Satu lagi T, S. S. Okay, awak kena kenal ni. Awak kena nampak. Awak kena boleh nampak, boleh tahu kat mana nak tengok nombor bersatah. Nanti nak lukis nanti tak faham. Sebab dalam soalan dia akan bagi ayat panjang. Ini adalah satah mengufur, ini adalah satah mencacar, ini adalah nombor dia akan sebut. So awak kena faham. Okay, tengok yang kedua. PSTU. PSTU di mana? Sebelah kiri kan? Okay, sebelah kiri yang dinding. Permukaan di sisi kiri, dinding, betul? Okay, jadi yang akan jadi satah dia adalah, yang akan jadi normal dia adalah garisan ni. So dia akan ada 4. Okay, kita ada U, kita ada U pula V, VU lagi. Yang ni. WT lagi. Bawah pula. PQ. QP. Dan juga RS. Okey, faham? Nampak tak? Okey, kita buat satu yang condong. Mana yang condong? RSTW sebelah sini. Okey, sebelah sana. QRTU. Okey, cuba tengok yang D, soalan D ni. Kita nak tengok yang garis satah condong. Okey, ada tak dia punya garisan normal dia? Okay, ada tak garisan normal dia? So, kat mana garisan normal dia? Q, QR. Soalan D ni ke? Salah. Bukan. Kita nak QRTU kan? QRTU ni garisan yang ni. Kan? Yang ni. Yang sondong ni kan? Okey, jadi kita nak yang normal dia mana? Normal dia adalah PV. Yang ni. Kenapa? Sebab tadi kita kata garis normal tu dia mesti berserenjang dan garisan tu akan menghasilkan 90 darjah. Kalau kita ambil garisan lain tu dia tidak menghasilkan 90 darjah. So satu lagi adalah SW. So D tu depan dia PV dan juga SW. Okay. Jawapan dia. Okay, contoh 2. Okay, contoh 2 dia kata raja di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat ABCD. M dan N ialah titik tengah A, B dan CD masing-masing. Diberi FG sama dengan EH. Kat sini. Sama. Okay, lagi yang mana sama? DN. DN ni kat bawah. Kat sini. Katakanlah tadi dah ada satu kan, kita ada 2. DN, NC sama dia kata. Lagi AM sama, MB sama. Okey, maksud sama panjang. Nyatakan normal kepada satah berikut. Yang pertama, ABCD. ABCD adalah garisan yang bawah tu. Jadi yang mana garisan normal dia? Ada berapa agak-agak garisan normal dia? Siapa boleh jawab? Ada 2 je? 2. 4. Yes, ada 4. Okey, 2 tadi dah betul. Tapi awak tak nampak garisan yang tak ada dekat situ. Okey, tadi kenapa ayat dia bagi panjang dia sama-sama ni? Dia nak cakap kalau kita sambungkan garisan GM ni, dia hasilkan 90 darjah. So kat situ ada normal juga. Ada lagi satu hash dengan N. Dari satu garisan. Jadi dia ada 4 normal kepada satah. Iaitu FA, ED, HN dan juga GM. Ada 4. Okey, tengok yang kedua ADEF. ADEF adalah garisan yang tepi tu. Yang sebelah kiri yang menegak tu. Okey, jadi mana normal dia? Normal dia ada berapa?
4. Okey, 4. So apa jawapan dia? Kita ada B, A. B A lagi, C. D. C D lagi, GF. G G F, H. E. H E. Okey, cikgu harap semua faham kan? Okey, ni satah normal kepada satah. Okey, normal kepada satah. Okey, kita tengok kepada apa dia unjuran ortogon. Okey, unjuran ortogon adalah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey. Gambar rajah yang pertama ni, okey, kita ada PQ. Okey, dia kata sini PQ ialah satu garis lurus dengan keadaan titik Q berada pada satah mengufuk ABCD. Okey, PR ialah garis normal kepada satah ABCD. Garis lurus RQ yang terletak pada satah ABCD ialah unjuran ortogon. Bagi garis lurus PQ pada satah ABCD. Dengar. Saya ulang sekali dia bagi pada awak ni ada satu bahagian garis daripada satu objek. Okey, dia tak lukis objek penuh kat sini. Okey, dia ambil yang warna biru ni adalah garisan dia. Garisan objek. Jadi kita bayangkan garisan tu adalah garisan condong lah. Okey, kalau kita ada garisan condong, kita akan ada satu garis satah ni kan, normal pada satah kan. So normal pada satah dia mestilah 90 darjah. So dia yang tegak ni, PR. Okey, yang QR pula, QR adalah unjuran ortogon. Okey, sebab kita lihat satah ni secara mengufuk. Okey, yang bawah ni adalah satah dia. Jadi kalau kita lukis, akan ada garisan ke bawah. Okey. Yang kedua, rajah yang kedua, garisan objek PQ ni sama juga garisan condong pada satu objek. So bila kita nak lukis unjuran ortogon dia ni, okey ni unjuran ortogon dia yang akan berada di bawah. Sebab kita baca secara menggunakan secara mengufuk. Kita baca tengok dia secara mengufuk. Okey, dia akan ada dua garis normal dekat situ. Okey. Tengok rajah ketiga dan keempat, tadi dia bagi satu garisan saja. Sekarang ni kita tengok kalau dia bagi suatu permukaan dua dimensi. Permukaan dua dimensi. So kalau kita tengok sini, kita ada PQRS objek. Dan bila kita nak melukis unjuran ortogon tu, kita lukis unjuran ortogon. Unjuran tu dia akan pada satah mencacang. Ibaratnya macam awak bayangkan kalau kita ada objek ni, kita suluh dengan lampu. Okay, lampu suluh daripada sini. Kan? Dia akan terbentuk imej pada cardboard. Katalah ini adalah dinding yang kita nak letak. Kita nak tengok imej tu jadi bentuk apa. Okay. So kita tunjuk, kita halakan lampu tadi pada objek. So kita akan ada imej kan terbentuk. So imej yang terbentuk tadi tu, itu adalah unjuran ortogon tu lah. Faham? Unjuran ortogon tu maksudnya apa hasil imej yang kita dapat. So imej tu dia mestilah sama dengan objek. Dan dia mesti adalah orang kata tegak. Kalau kita suluh lampukan objek ke dinding, kita ada ke dapat imej tu ke atas sengit, ke bawah sengit? Tak, kan itu mesti dapat tegak. Okay, sebab tu dia kata garis normal tadi berserenjang dengan objek. Okay. Sama juga dengan rajah 4, yang ini objek berada di atas. Ibaratnya macam kita suluh lampu kat sini. So unjuran ortogon tu akan terhasil pada satah mengufuk di bawah. Okey, yang warna hijau ni semua garisan normal kepada satah. Okey. So kat sini sama juga, yang ini rajah 5 dengan 6 ni dia bagi awak contoh dalam bentuk objek 3 dimensi. Objek awak nampak, okay, kuboid. So kalau kita nak melukis unjuran ortogon bagi kuboid ini, so kita akan dapat garisan dia adalah segi 4 saja. Okay, kita akan dapat segi 4 saja di bawah. A, B, C, D tu. Kalau bentuk nombor 6 pula, dia bentuk macam L tu kan.
So bila kita tengok kita nak lukis unjuran ortogon untuk bentuk ni, okay, kita nak lukis pada satah mencacang, so kita akan tengok daripada sini. Faham? Kalau mengufuk, kalau mengufuk ni kita tengok daripada atas. Kita tengok daripada atas, so dapat bentuk ni. Okey. Boleh faham dekat sini? Faham. Okey. So kalau kenapa kita tak macam ni. Unjuran ortogon ni dia bayangkan kalau kita nak lukis macam kita nak lukis pelan lah. Kita tengok rumah kan. Kalau kita lukis pelan rumah, lukisan kita tu tak ada pun nampak atap, sengit, segitiga, tak ada kan. Kita akan nampak pelan lantai. So pelan lantai tu adalah unjuran ortogon lah. Pelan lantai. Kalau lantai rumah awak tu segi 4 tepat, so awak akan dapat dalam pelan tu dia lukis segi 4 tepat lah. So itu adalah unjuran ortogon. Faham? Pandangan tu dia ada dua lah. Satu daripada secara mengufuk, kita pandang dia mengufuk, maksudnya lukisan tu akan secara melintang. Atas meja kita lukis tu. Kalau kita tengok daripada secara mencacang, kita tengok dari tepi kan. Tepi ni ada banyak. Tepi sebelah kiri, tepi sebelah kanan, depan pun tepi juga, belakang pun tepi juga. Sebab dia akan dapat dekat satah mencacang. Dia akan jadi gambar tu menegak. Okay, tengok contoh 3. Setiap rajah berikut menunjukkan unjuran suatu objek pada satah mencacang atau satah mengufuk. Tentukan sama ada unjuran yang terhasil ialah unjuran ortogon atau bukan. Syarat untuk hasilkan dia, untuk menentukan dia adalah unjuran ortogon atau tidak, dia mesti sama. Saiz tu dia mesti sama dengan objek. Dan kita tengoklah daripada pandangan mana. Okay, tengok yang pertama A. Kita nak tengok daripada sebelah kiri, okay, kita nak hasilkan pada satah mencacang. So adakah garisan tu berserenjang tu? Berserenjang kan? Jadi dia adalah unjuran ortogon kepada objek tersebut. So jawapan dia adalah ya. Okay, yang B pula, okay, dia tengok daripada atas. So kita akan tengok. Cikgu, ya. apa maksud yang berserenjang tu? Berserenjang ni yang ni. Ni. 40 darjah. Ya. Maksud dia bila kita lukis macam kita suruh lampu kan. Adakah kita nampak imej tu sengit? Contoh naik ke atas kan garisan dia kan. Dia tak jadilah, dia takkan jadi unjuran ortogon dia kalau lukisan tu lebih besar. Jadi sebab itulah yang pertama dia saiz sama dan dia berada pada inilah. Ada garis normal dekat situ. 90 darjah. Dia berserenjang. So yang kedua pun betul. Okay, yang kedua betul, bila kita lukis tu, kita ada satu garisan dekat bawah ni, dia akan terasa juga pada image. So jawapan dia adalah ya. Semua sama saiz, semua ada garisan serenjang, semua ada normal pada satah. Okay. C kenapa salah? Sebab Okay. dia punya tu tak sama. Dia tak sama. Dia tak ada sebab garisan hijau tu bukan garisan normal pada satah. Saiz pun tak sama, tiba-tiba image tu kecil, objek kecil, image tu besar. So tak logik. So dia bukan unjuran ortogon bagi objek tersebut. Okay. Okay, sekarang ni kita nak melukis unjuran ortogon. Kita nak melukis unjuran ortogon, cikgu bagi teori dia dulu. Macam mana kita step kita nak lukis. Pertama, kita kenal pasti satah dan arah objek perlu diunjukkan. Maknanya kita tahu kita nak lukis daripada pandangan mana. Nak tengok dari tepi sebelah kanan ke, nak tengok dari tepi sebelah kiri ke. Jadi kita tahulah kalau dia bertepi, maksudnya kita nak tengok satah mencacang. So lukisan kita macam menegak lah. Okay. Yang kedua, lukiskan garis normal daripada semua bucu objek tersebut kepada satah. Yang ketiga, pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran sama dengan panjang sisi objek. Ini penting. So bila kita lukis unjuran ortogon, kita kena make sure kalau dia 4 cm panjang, mesti dia punya unjuran ortogon juga adalah 4 cm. Okay.
Sambungkan titik-titik persilangan normal dengan SATA untuk melukis bentuk unjuran oktogon. Lukis semula unjuran oktogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang sisi. Okey, so aku rasa kita pergi kepada buku kerja lah. Ini contoh. Tak apa, cikgu tunjuk dulu gambar. Okey, contoh A, kita nak lukis unjuran oktogon dia pada pandangan Z. Tengok Z kat sini. Okey, daripada atas kan. So bila daripada atas, kita akan dapat garisan lukisan oktogon tu dekat bawah. Tapi bila kita lukis, kita kena lukis dia menghadap kita. Menghadap tu maksudnya kedudukan dia tu seperti pada gambar sebelah ni. Okey. So awak bayangkan kalau awak tengok daripada atas ataupun awak kemikkan objek ni sampai dia rata, apa bentuk yang terhasil. Okey, kalau kita tengok daripada tapak bawah, dia hanya ada satu segi empat je. Okey, mana datang garisan dua dekat atas tu? Garisan dua yang kat atas tu, yang tengah-tengah tu. Kat mana? Dekat sini. Sebab garisan ni kita panggil garisan nyata. Garisan nyata salah. Garisan padu. Okey, garisan padu tu maksudnya garisan yang memang kita nampak daripada atas. Dia akan ada garisan tu. Okey? Kalau B pula, dia tengok daripada pandangan X. Daripada pandangan X ni, kita tengok dari tepi. So, bila kita tengok dari tepi, dia akan hasilkan dekat satah mencacang. Walaupun di tepi kan, tapi bila kita lukis, kita akan lukisan kita tu mesti menghadap kita. Ni maksud saya menghadap Maknanya kita tak tulis, tak lukis sengit macam ni. Kita tak lukis macam ni. Ni hasil yang kita nak. Faham dapat gambaran? So, yang ini kat mana datang garisan tengah-tengah ni? Daripada sini. Daripada garisan ni dia tengok dari depan kita ada nampak satu garis. So kita kena lukis. Okay, C pula. Okay, C ni kita nak tengok daripada pandangan Y. Okay, bila pandangan Y kita akan dapatkan hasil dekat satah mencacang. Okay, gambarnya lukisan tu akan jadi bentuk yang dekat depan ni lah. Yang depan ni dia sama dengan bentuk yang dekat belakang. So dia bertindih, dia akan hasilkan bentuk tu. Okay, daripada depan ni kita tak ada nampak apa-apa garisan selain daripada permukaan tu sahaja. So tak ada garisan dekat dalam unjuran oktogon tu. Okay, boleh?